Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jauharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah, yang mana kita masih lagi pada bab yang keempat pada menyatakan kelebihan salawat ke atas Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang memiliki kitab Jawi, kita sampai pada muka surat yang ke 26. Muka surat yang ke-26, baris yang keempat dari bawah. Dan bagi yang memiliki kitab Rumi, kita sampai pada muka surat yang ke-46, pada peringgan yang pertama. Dan daripada Hasan, katanya, aku dengar akan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tiada seorang mengucap selawat atas Nabi SAW sekali, melainkan menyuruh Allah akan malaikat akan menyampai akan selawat itu kepada Nabi SAW terlebih segera daripada sekelip mata. Maka berkata malaikat itu, ya Muhammad, bahawasanya si Anu anak si Anu memberi salam atas engkau. Maka sabda Nabi SAW daripada kesukaannya, sampaikan dia daripada aku 10 kali. Maka katakan olehmu baginya, jikalau ada bagi kamu satu daripada yang 10 ini, nescaya masuk syurga sertaku seperti jari telunjuk serta jari tengah, dan wajib bagi kamu syafaatku. Kemudian naik malaikat itu kepada Tuhan. Berkata ia, si Anu anak si Anu menselawat ia atas Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka firman Tuhan Jalla Jalaluh, sampaikan dia daripada aku 10 kali. Dan kata olehmu baginya, jikalau ada bagimu satu daripada 10 ini, nescaya tiada menyentuh akan dikau api neraka selama-lamanya. Kemudian firman Allah Ta'ala, besarkan olehmu akan selawat hamba-Ku atas Nabi-Ku dan jadikan dia di dalam Illiyin. Kemudian Allah Ta'ala jadikan daripada selawatnya dengan tiap-tiap satu huruf
akan malaikat baginya 360 kepala. Pada tiap-tiap satu kepala, 360 muka. Pada tiap-tiap muka, 360 lidah. Kemudian berkata dengan tiap-tiap lidah dan memuji atas Allah Ta'ala dengan 360. Bagi di surat pahala yang demikian itu, sekaliannya bagi orang yang menselawat atas Nabi SAW hingga hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Dan daripada Nabi SAW bersabda, barang siapa selawat atasku kerana membesarkan bagi hakku, nescaya menjadi Allah Ta'ala Azza wa Jalla daripada perkataannya itu akan malaikat baginya satu sayap dengan masyriq dan satu sayap dengan maghrib. Dan dua kakinya pada bumi yang ketujuh dan tengkuknya berlipat di bawah arash. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla baginya, selawat olehmu atas hamba-Ku seperti barang yang ia selawat atas Nabi-Ku. Maka menselawat ia atasnya hingga hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan sabda Nabi SAW, tiada daripada seorang hamba mengucap selawat atasku, melainkan keluar selawat itu bersegera. Maka tiada tinggal darat dan laut, dan tiada masyriq dan maghrib, melainkan lalu ia dengan dia dan berkata ia, akulah selawat si Anu anak si Anu. Menselawat ia atas Muhammad Al-Mukhtar yang sebaik-baik makhluk Allah. Maka tiada tinggal suatu melainkan menselawat atasnya, dan dijadikan daripada demikian selawat itu akan satu burung. Daripada demikian selawat itu akan dijadikan satu burung baginya 70,000 sayap. Pada tiap-tiap satu sayap 70,000 bulu. Pada tiap-tiap bulu 70,000 muka. Pada tiap-tiap muka 70,000 mulut. Pada tiap-tiap mulut 70,000 lidah. Tiap-tiap lidah mengucapkan tasbih ia akan Azza wa Jalla dengan 70,000 lughah. Dan disuratkan baginya, yakni bagi orang yang mengucapkan selawat, akan pahala demikian itu sekaliannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dan daripada Nabi SAW bersabda, kata Jibril alaihi salam, ya Muhammad, bahwasanya Allah Azza wa Jalla tatkala ia menjadikan akan daku, maka berhenti aku 10,000 tahun.
tiada aku ketahui akan namaku. Kemudian menyeru ia akan daku. Ya Jibril. Maka aku ketahui akan bahawasanya namaku Jibril. Kataku, labbaik Allahumma labbaik. Maka firmannya, qaddisni, yakni sucikan olehmu akan daku. Maka mengucap takdis, aku akan dia 10,000 tahun. Kemudian firmannya, majidni, yakni muliakan olehmu akan daku. Maka aku tamjid akan dia 10,000 tahun. Kemudian firmannya, hamidni, yakni memuji olehmu akan daku. Maka memuji aku akan dia 10,000 tahun. Kemudian dibukakan bagiku daripada tiang arash. Maka aku lihat akan satu satar, yakni baris suratan. Maka memberi faham ia akan daku. Maka tiba-tiba, iaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata, Ya Rabb, siapakah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka firmannya, Ya Jibril, jikalau tiada Muhammad itu, nescaya tiada aku jadi akan dikau. Tetapi jikalau tiada Muhammad itu, nescaya tiada aku jadi akan syurga dan tiada neraka. Dan tiada matahari dan tiada bulan. Ya Jibril, selawat olehmu atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menselawat aku atasnya 10,000 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Dan daripada Nabi SAW, bahawasanya bersabda ia, datang akan daku Jibril dengan manis mukanya. Maka kataku, Ya Jibril, tiada aku lihat akan dikau seperti aku lihat sekarang. Maka katanya, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hendak khabar akan dikau dengan perkhabaran yang ajaib. Maka kataku, bahkan, maka katanya, tak kala sampai aku pada Jabal Qaf, maka dengar aku akan suara menangis dan mengeram dan tabarru' di belakang Jabal Qaf. Maka pergi aku kepadanya dan aku lihat satu malaikat yang muqarrab telah patah 2 sayapnya. Dan mukanya berlumur tanah dengan air matanya dan mengalir darah pada tempat air matanya. Maka ia mengetahui akan daku dan aku mengetahui akan dia. Maka dialah malaikat yang muqarrab yang pada langit duduk atas sarirnya dan dikelilingnya 70,000 malaikat bersaf-saf. Mereka itu duduk berkhidmat akan dia. Dan tiap-tiap nafas
yang keluar daripadanya dijadikan daripadanya satu malaikat. Maka aku tanya akan dia, apa dosa engkau? Maka katanya, tatkala datang Nabi SAW pada malam Mi'raj, maka berhadap akan dia dan bangkit berdiri baginya oleh segala ahli langit kerana memuliakan baginya. Dan aku membimbang dengan pekerjaanku, maka tiada sempurna memuliaku baginya. Dan pada satu riwayat, adalah aku di atas sarirku, maka lalu dengan daku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiada aku bangkit berdiri baginya. Maka disiksa akan daku Allah Ta'ala dengan ini siksa, dan dijadikan daku pada tempat ini. Kata Jibril alaihi salam, maka tabarru' aku meminta kepada Allah Ta'ala dan meminta syafaatku baginya. Maka firman Tuhan Rabbil Alamin, tiada aku terima akan syafaat engkau hingga selawat ia atas kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Maka menselawat malaikat itu 10 kali. Maka diangkatkan daripadanya oleh Allah Ta'ala akan balaknya dan ditambahkan sayapnya dengan berkat selawat atas engkau dan diberi akan dia makam-makam yang dahulu. Dan apabila kita ketahui akan kemuliaan Nabi SAW dan kemegahannya dan kelebihan selawat atasnya, maka sayugianya hendaklah membanyakkan selawat atasnya dan harapkan syafaatnya dengan barang mana lafaz selawat serta dengan segala syaratnya. Setengah daripadanya berhadap hati kepada Allah Ta'ala dan niat mengikut suruhannya dan membesarkan hak nabinya dan menghadirkan pada hatinya nur Nabi SAW dan kebesarannya, dan bahawasanya ialah sebab dan wasilah yang uzma bagi menyampaikan tiap-tiap kebajikan dunia dan akhirat. Dan lagi dengan air sembahyang dan menghimpunkan antara selawat dan salam. Dan disebutkan Sayyidina dan keluarganya, ini lafaz alihi, melainkan yang datang warid dengan ketiadaannya, maka diikut akan dia. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnianya dapatlah kita sama-sama mengikuti kuliah Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihat Al-Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah, yang mana pada bab yang keempat ini masih lagi menyatakan tentang kelebihan selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulia amalan selawat ini sehingga seseorang yang menselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan menerima kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat telah diperintahkan untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga sekalian orang-orang yang beriman telah diperintahkan untuk
berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat merupakan doa, permohonan rahmat. Yakni kita memohon limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala semoga dilimpahkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke atas ahli keluarganya dan para sahabatnya dan kepada sekalian orang-orang yang beriman. Dalam hadis-hadis yang telah dinyatakan, yang telah dibacakan kepada sidang hadirin, para penonton yang dihormati, lagi dirahmati. Semoga dengan kita memperbanyakkan selawat, maka kita akan mendapat lebih banyak rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita menghadapi suasana fitnah, di mana kita sedang berada dalam masa-masa yang terakhir daripada zaman ini, maka hendaklah kita memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat meskipun berbentuk doa yang hanya diucapkan dengan perkataan-perkataan, lafaz-lafaz, dengan kalimah-kalimah yang tertentu. Namun ianya mempunyai begitu banyak kelebihan yang tidak dapat kita lihat dengan pandangan yang zahir, tetapi hanya dapat difahami dan dilihat dengan pandangan mata rohani, mata keimanan, mata batin yang telah suci menerima limpahan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana selawat akan menghasilkan nur. Apabila kita berselawat, kita hendaklah menghadirkan hati kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dan membayangkan limpahan nur yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mana daripada selawat yang kita ucapkan, daripada selawat yang kita lafazkan, daripada selawat yang kita sebutkan, daripada selawat yang kita bacakan, daripada selawat yang kita ungkapkan itu, ianya akan dikirimkan ke hadrat baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk tugasan-tugasan tersebut. Jadi menyampaikan selawat-selawat yang dibacakan, yang disebutkan, yang dilafazkan oleh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh alam ini, dan mereka akan menyampaikan kiriman selawat dan salam tersebut ke hadrat baginda junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana hadis yang mula-mula telah saya bacakan tadi, di mana hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tiada seorang yang mengucapkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh, memerintahkan malaikat yang menyampaikan selawat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kepantasan yang begitu cepat, terlebih segera daripada sekejap, ini sekelip mata. Jadi bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikat yang bertugas untuk menyampaikan selawat-selawat yang dibacakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikirimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kadar yang sepantas kilat, sekelip mata.
Jadi begitu kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat-malaikat yang mengirimkan selawat itu akan berkata, Ya Muhammad. Ini apabila mereka menyampaikan selawat tersebut ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke jasad baginda. Untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab selawat dan salam tersebut. Maka malaikat tersebut berseru, Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya si Anu, anak si Anu, memberi salam atas engkau. Jadi malaikat itu menyebutkan nama seseorang yang mengucapkan selawat tersebut. Bahkan juga nama bapanya juga akan disebut. Ya. Dan mungkin juga nama ibu bapanya, kedua-duanya sekali akan disebut. Memberi salam ke atas engkau. Ini mengucapkan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kesukaannya, iaitu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perkhabaran daripada malaikat tersebut bahawa seorang dari kalangan umatnya yang bernama si Fulan bin si Fulan atau si Anu bin si Anu mengucapkan selawat dan salam dan mengirimkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesukaannya, dengan kegembiraannya akan bersabda, sampaikan dia daripada aku 10 kali. Jadi Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gandaan 10 kali daripada setiap selawat yang dikirimkan oleh seorang daripada kalangan umatnya. Maka katakan olehmu baginya, jikalau ada bagi kamu satu daripada yang 10 ini, nescaya masuk syurga sertaku seperti jari telunjuk serta jari tengah, dan wajib bagi kamu syafaatku. Ini bagi seseorang yang mengucapkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas selawat tersebut dengan 10 kali ganda, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawa jikalau ada satu daripada yang 10 selawat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yakni permohonan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa doa. Ini 10 permohonan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mohonkan untuk umatnya yang mengirimkan selawat itu, kalau dia menerima hanya satu bahagian, yakni 1/10 itu pun sudah mencukupi dia untuk dia mendapat keselamatan dari azab dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia akan bersama-sama berserta masuk syurga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti jari telunjuk serta jari tengah. Yakni kedua-duanya berdampingan. Kedua-duanya berdampingan. Bahawa orang yang mengucapkan selawat itu akan beriringan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu merupakan jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi sabdaan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi kamu syafaatku. Yakni wajib bagi seseorang yang mengirimkan selawat tersebut untuk menerima syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik malaikat itu kepada Tuhan berkata, ya si Anu anak si Anu menselawat ia atas Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka firman Tuhan Jalla Jalaluh, sampaikan dia daripada aku 10 kali. Yakni sesudah malaikat itu mengirimkan selawatnya, selawat yang dibacakan oleh seseorang daripada kalangan umat tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan 10 kali ganda untuknya,
maka malaikat tersebut menuju ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan laporannya bahawa si Anu, anak si Anu telah menselawat ia ke atas Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Maka berfirman Tuhan Jalla Jalaluh, sampaikan dia daripada aku 10 kali. Dan kata olehmu baginya, jikalau ada bagimu satu daripada 10 ini, nescaya tiada menyentuh akan dikau api neraka selama-lamanya. Ini sebagaimana Nabi SAW mengkhabarkan kepada malaikat tersebut bahawa jikalau seseorang yang berselawat itu dia mendapat satu bahagian daripada selawat yang dikirimkan oleh baginda kepadanya, itu pun akan menjadi jaminan untuk dia selamat, menerima syafaat dan masuk syurga kepada bersama baginda Rasulullah SAW beriringan seperti mana jari telunjuk dan jari tengah. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan bahawa sampaikan dia daripada aku 10 kali. Ini 10 kali selawat. Ini selawat daripada apabila kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dinisbahkan kepada Allah, maka ianya bererti rahmat, limpahan rahmat. Sampaikan dia daripada aku 10 kali. Ini rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala 10 kali. Dan kata olehmu baginya, jikalau ada bagimu satu daripada 10 ini, yakni jikalau seseorang itu menerima 1/10 daripada rahmat itu pun sudah cukup untuk menyelamatkannya daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya tiada menyentuh akan dikau api neraka selama-lamanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian firman Allah Ta'ala, besarkan olehmu akan selawat hamba-Ku atas Nabi-Ku dan jadikan dia di dalam illiyin. Ini seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada malaikat supaya membesarkan selawat yang telah diucapkan oleh hamba tersebut ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memasukkan hamba tersebut dalam kalangan orang-orang yang mencapai kedudukan illiyin di dalam syurga. Kemudian Allah Ta'ala jadikan daripada selawatnya, daripada selawat yang diucapkannya. Ini selawat, setiap selawat yang kita bacakan, ianya adalah terdiri daripada kalimat-kalimat. Ya, kalimah-kalimah. Dan setiap kalimah-kalimah itu adalah terdiri daripada huruf-huruf. Himpunan beberapa huruf yang menjadikannya dalam bentuk kalimah. Maka dengan tiap-tiap satu huruf Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, ini huruf-huruf yang disebutkan, yang dibacakan di dalam lafaz selawat tersebut. Ini seperti kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina, atau Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita ada berapa huruf di situ? Alif, lam, ha, mim. Allahumma salli, sad, lam, ala, ain, lam, ya, Muhammad. 4 huruf. Mim, ha, mim, dal. 14 huruf. Jadi bagi setiap huruf-huruf tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan daripada selawatnya itu, dengan tiap-tiap satu huruf akan malaikat baginya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan daripada setiap huruf itu, Allah Taala akan jadikan satu malaikat. Jadi kalau ada 14 huruf, 14 malaikat, 360 kepala. Baginya 360 kepala. Jadi setiap huruf itu
Jadi Allah Ta'ala jadikan malaikat yang memiliki 360 kepala. Cuba kita bayangkan dalam gambaran misal kita. Ya. Jadi satu malaikat yang memiliki 360 kepala. Subhanallah. Pada tiap-tiap satu kepala, terdapat 360 muka. Jadi kita bayangkan satu kepala yang memiliki 360 wajah. 360 muka. Kemudian pada tiap-tiap muka, ini pada tiap-tiap wajah tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan 360 lidah. Allah. 360 lidah. Kemudian berkata dengan tiap-tiap lidah, ini lidah-lidah yang terdapat pada malaikat, pada huruf-huruf yang disebutkan oleh hamba tadi. Tiap-tiap lidah itu memuji atas Allah Ta'ala dengan 360 bahasa. Bagi di surat pahala yang demikian itu sekaliannya bagi orang yang menselawat atas Nabi SAW sehingga hari kiamat. Begitu besarnya nilai satu selawat itu pun sudah memberikan begitu besarnya syafaat dan rahmat daripada Allah dan Rasul SAW. Jadi maksudnya supaya kita bertambah kegairahan kita untuk memperbanyakkan selawat. Dari segi lafaz-lafaznya yang mengandungi kalimah-kalimah yang terdiri daripada huruf-hurufnya, itu pun Allah Subhanahu Wa Taala jadikan malaikat-malaikat yang akan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pahala-pahala selawat yang diucapkan oleh malaikat-malaikat tersebut dengan beratus ribu kepala yang memiliki beratus-ratus ribu wajah, yang memiliki beratus-ratus ribu lidah yang akan mengucapkan selawat dengan beratus-ratus ribu bahasa yang kita pun tak tahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memahami akan tasbih-tasbih, selawat-selawat dan salam-salam yang diucapkan oleh mereka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dan daripada Nabi SAW bersabda bahawa barang siapa selawat atasku kerana membesarkan bagi hakku. Yakni seseorang itu berselawat dengan menghadirkan kebesaran, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini kita memohonkan limpahan rahmat dari Allah supaya dilimpahkan ke atas Nabi Muhammad SAW kerana penilaian kita bahawa Nabi Muhammad SAW seorang yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah, Habibullah. Dan baginda SAW lah yang akan memberikan syafaat kepada sekalian umat manusia. Khasnya kepada umat baginda SAW. Jadi, apabila seseorang itu berselawat kerana mengenangkan kebesaran Nabi SAW, kerana membesarkan bagi hak bahawa Nabi SAW dengan kedudukannya, kemuliaannya, ketinggiannya memang layak untuk dimohonkan doa ke atasnya. Baginda sememangnya berhak untuk menerima kemuliaan tersebut daripada umatnya, daripada para malaikat dan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Nescaya menjadi Allah Taala, ini Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla tabaraka ismuka,
akan menjadikan daripada selawatnya itu, daripada perkataannya itu akan malaikat yang memiliki satu sayap dengan masyriq dan satu sayap dengan maghrib. Ini satu sayapnya di sebelah timur dan satu sayapnya di sebelah barat. Dan dua kakinya pada bumi. Yang ketujuh, ini begitu besarnya malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang mana kakinya mencecah ke bumi yang ketujuh dan tengkuknya berlipat di bawah arasy. Ini dalam makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Ada makhluk-makhluk yang dapat kita lihat dengan pandangan mata. Ada makhluk-makhluk yang tidak dapat kita lihat dengan pandangan mata. Seperti mana para malaikat adalah makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlihatkan kepada pandangan mata kita. Kerana ini adalah makhluk-makhluk yang ghaib. Ya. Apabila kita beriman dengan perkara-perkara keimanan, antaranya ialah kita beriman dengan kewujudan para malaikat. Bahawa malaikat-malaikat diciptakan daripada nur. Dan mereka sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepadanya, bertasbih kepadanya, mensucikannya, memuliakannya, membesarkannya. Maka para malaikat ini sentiasa menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila manusia ini juga berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada para malaikat. Barang siapa selawat kerana membesarkan bagi hak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan daripada perkataannya itu akan malaikat yang memiliki sayap sebelah di timur dan sebelah di barat. Yang kakinya pada bumi yang ketujuh dan tengkuknya, yakni lehernya berlipat di bawah arasy. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman baginya, berselawat olehmu, hai malaikatku, atas hamba-Ku seperti barang yang ia selawat atas Nabi-Ku. Ini seperti mana seseorang hamba itu berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana seseorang yang beriman itu berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala membesarkan amalan selawat tersebut sehingga Allah Taala memerintahkan malaikat yang diciptakan, yang dijadikan daripada lafaz-lafaz sebutan selawat tersebut, malaikat itu juga diperintahkan untuk menyebutkan selawat, berdoa, memohon ke atas hamba yang mengucapkan selawat tersebut. Maka menselawat ia atasnya hingga hari kiamat. Jadi apabila malaikat-malaikat diperintahkan berselawat ke atas hamba, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para malaikat memohon doa maghfirah, keampunan. Kerana selawat apabila kita nisbahkan kepada Allah, ianya berupa rahmat. Apabila dinisbahkan kepada para malaikat, ianya bererti permohonan doa, keampunan, istighfar. Dan apabila dinisbahkan kepada yang selainnya daripada kalangan manusia ataupun jin, maka ianya bererti doa. Dan sabda Nabi SAW, tiada daripada seorang hamba mengucapkan selawat atasku melainkan keluar selawat itu bersegera. Ini seperti mana yang dinyatakan sebelum ini, malaikat yang akan menyampaikan selawat tersebut, kiriman selawat tersebut kepada Nabi SAW dengan kepantasan yang begitu cepat, sekelip mata memandang.
tiada daripada seorang hamba mengucap selawat atasku, melainkan keluar selawat itu bersegera. Jadi dibawakan oleh malaikat itu sepantas sekelip mata. Maka tiada tinggal darat dan laut, dan tiada masyriq dan maghrib, melainkan lalu ia dengan dia. Dan berkata ia, akulah selawat si Anu anak si Anu. Menselawat ia atas Muhammad Al-Mukhtar yang sebaik-baik makhluk Allah. Jadi cuba kita bayangkan, bagaimana dengan setiap lafaz sebutan selawat yang kita ucapkan, walaupun kita berada jauh daripada persekitaran Nabi Muhammad SAW, yang kini berada di Jazirah Arab, di Madinah Al-Munawwarah, dan kita berada di timur, di semenanjung Tanah Melayu, atau walau di mana kita berada, walau di Nusantara, walau di Timur Tengah, walau di Afrika, walau di Eropah, walau di Amerika Utara ataupun di Amerika Selatan, ianya tidak menghalang untuk kita membina perhubungan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kerana setiap lafaz yang kita ucapkan, yang kita sebutkan, ia adalah getaran. Dan getaran tersebut akan terus sampai kepada junjungan Nabi SAW, kerana kepada baginda lah ianya ditujukan. Dan sejauh mana gelombang sebutan selawat, doa yang kita kirimkan ke atas baginda Nabi SAW itu akan menempuh 7 benua ini ataupun 7 lautan ini sebelum sampai ke hadrat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tiada tinggal darat dan laut, dan tiada masyriq dan maghrib. Ini seluruh permukaan bumi, di darat dan di lautan, di timur maupun di barat, melainkan lalu ia. Ini selawat itu, getaran gelombang frekuensi selawat itu akan terus dibawakan kepada Nabi SAW dalam kadar yang sempatas kilat dengan melalui seluruh timur dan barat. Melainkan lalu ia dengan dia, dan berkata ia, akulah selawat si Anu, anak si Anu. Jadi kiriman selawat tersebut terdapat kod pengenalannya yang tersendiri daripada nama pengirimnya dan kepada siapa ianya dikirim. Menselawat ia atas Muhammad Al-Mukhtar yang sebaik-baik makhluk Allah. Ini mohor yang dilekat, yang terdapat pada selawat tersebut, yang bergerak menuju kepada Nabi SAW, terdapat nama yang dikirim, nama pengirim. Maka tiada tinggal suatu melainkan menselawat atasnya, dan dijadikan daripada demikian selawat itu akan satu burung baginya 70,000 sayap. Pada tiap-tiap satu sayap 70,000 bulu. Pada tiap-tiap bulu 70,000 muka. Pada tiap-tiap muka 70,000 mulut. Pada tiap-tiap mulut 70,000 lidah. Tiap-tiap lidah mengucap tasbih ia akan Allah Azza wa Jalla dengan 70,000 lughah, yakni bahasa, dan disuratkan baginya. Yakni bagi orang yang mengucapkan selawat itu akan pahala demikian itu sekalian. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang merupakan kegentaran syaitan, ya, apabila umat Nabi Muhammad SAW memperbanyakkan ingatan dan sanjungan, permohonan doa, semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya, kerana para malaikat juga diperintahkan, ya, ada malaikat-malaikat yang diperintahkan untuk
mencari-cari selawat yang diucapkan oleh seseorang ataupun sesiapa daripada kalangan umat manusia. Dan dinyatakan dalam hadis yang saya bacakan sebelum ini bahawa Nabi SAW bersabda bahawa berkata Jibril alaihissalam kepada baginda, "Ya Muhammad, bahawasanya Allah Azza wa Jalla tatkala ia menjadikan akan daku, maka berhenti aku 10,000 tahun. Tiada aku ketahui akan namaku." Ini setelah 10,000 tahun, malaikat Jibril diciptakan daripada nur. Barulah dia mengetahui akan namanya. Dia macam kalau keadaan kita manusia ni bila kecil-kecil, bila dah lahir tu 7 hari selepas dilahirkan, ibu bapa dah berusaha berikhtiar cari nama, ya. Kita pun baru tahu nama kita selepas 2-3 tahun bila ibu bapa kita dah panggil kita dengan nama yang diberikan, ya. Namun malaikat Jibril alaihissalam setelah 10,000 tahun diciptakan, barulah dia mengetahui siapakah namanya. Sehinggalah bila Allah Subhanahu Wa Taala menyerunya, "Ya Jibril," maka aku ketahui akan bahawasanya namaku Jibril. Maka berkata Jibril, "Labbaik Allahumma labbaik." Jadi sebagai menyahut seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadanya, "Qaddisni." Yani sucikan olehmu akan daku. Maka mengucap takdis akan Jibril kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Takdis berarti ucapan-ucapan tasbih, pensucian. Takdis daripada perkataan Quds. Al-Qudus, Al-Quddus, ya, antara nama Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quddus berarti suci, yang maha suci. Qaddisni, yakni Allah Taala memerintahkan Jibril supaya mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mengucap takdis aku akan dia 10,000 tahun. Selama 10,000 tahun malaikat Jibril alaihissalam mengucapkan tasbih, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, mentakdiskan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Jibril, "Majidni," yakni muliakan olehmu akan daku. Maka Jibril pun bertamjid, memuji Allah Subhanahu Wa Taala selama 10,000 tahun. Kemudian firman-Nya, "Hamidni." Hamidni artinya memuji olehmu akan daku. Bertahmid, ya, mengucapkan alhamdulillah. Maka memuji Jibril akan Allah Subhanahu Wa Taala selama 10,000 tahun. Kemudian dibukakan baginya daripada tiang arash, maka malaikat Jibril alaihissalam melihat akan satu baris suratan. Maka memberi faham akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa lafaz yang tertulis pada baris tersebut adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku berkata, yakni Jibril berkata, "Ya Rabb, Ya Rabbi, siapakah Muhammad Rasulullah?" Jadi pada kalimah La ilaha illallah, Jibril mengetahui bahawa Allah sebagai Tuhan. Tetapi siapakah Muhammad Rasulullah? Siapakah Muhammad, seorang Rasul yang dinisbahkan sebagai pesuruh Allah? Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Jibril alaihissalam, "Jikalau tiada Muhammad itu, nescaya tiada aku jadi akan dikau." Jadi kalau bukan kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril juga tidak diciptakan. Jikalau tiada Muhammad itu, nescaya tiada aku jadi akan syurga dan tiada neraka. Jadi kalau bukan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syurga dan neraka juga tidak akan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan.
dan tiada matahari dan tiada bulan. Ya Jibril, selawat olehmu atas Muhammad. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Jibril supaya berselawat ke atas Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menselawat aku atasnya 10,000 tahun. Malaikat Jibril berselawat setelah dia mengetahui tentang kemuliaan kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana baginda adalah nur yang pertama yang diciptakan daripada nur penciptaan baginda. Maka seluruh penciptaan di langit dan di bumi ini diciptakan. Kalau bukan kerana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan kerana nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan kerana ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruh alam maya ini tidak akan diciptakan. Maka setelah mengetahui tentang kedudukan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yang mana namanya tertulis pada baris di tiang arash itu, maka malaikat Jibril setelah menerima arahan, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya berselawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril berselawat selama 10,000 tahun. Sebagaimana 10,000 tahun Jibril telah mentakdiskan Allah Ta'ala, kemudian 10,000 tahun Jibril telah mentamjid kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan 10,000 tahun beliau telah bertahmid, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah setelah beliau melihat, apabila pandangan hijab disingkapkan, maka Jibril melihat pada satu baris yang tertulis di tiang arash akan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana nama Muhammad telah dituliskan bersebelahan dengan kalimah Allah. Maka Jibril tertanya-tanya, siapakah Muhammad yang begitu mulia sehingga namanya tertulis di sebelah nama Tuhannya? Lalu baginda Nabi SAW diperkenalkan kepada malaikat Jibril bahawa kalau bukan kerananya, maka Jibril juga tidak akan diciptakan. Seluruh langit dan bumi tidak akan diciptakan. Syurga dan neraka juga tidak akan diciptakan. Matahari dan bulan juga tidak akan diciptakan. Lantas Jibril berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW selama 10,000 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjelaskan kepada kita bahawa malaikat Jibril juga diperintahkan untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyakkanlah selawat kita ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ada dinyatakan dalam riwayat yang saya bacakan tadi bahawa satu ketika malaikat Jibril telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang manis mukanya. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, tak pernah aku lihat di kau seperti keadaan aku lihat sekarang. Jadi dalam keadaan tersenyum manis muka. Maka berkata Jibril, ya Rasulullah, aku hendak mengkhabarkan akan dikau dengan perkhabaran yang ajaib. Malaikat Jibril ingin mengkhabarkan kepada Nabi Muhammad SAW satu perkhabaran yang menakjubkan. Sehingga Nabi SAW berkata bahkan, maka berkata Jibril menceritakan pengalamannya tatkala sampai beliau pada Jabal Qaf, maka dengar aku akan suara menangis dan mengeram dan tabarruk di belakang Jabal Qaf. Jadi malaikat Jibril pernah sampai di Jabal Qaf
dan terdengar suara tangisan dan mengeram dan tabaruk mengeluh di belakang Jabal Qaf. Lalu malaikat Jibril pun pergi dan melihat di sana ada satu malaikat yang dalam keadaan telah patah dua sayapnya dan mukanya berlumuran dengan tanah, debu, dengan air matanya mengalir darah. Maka ia mengetahui akan malaikat Jibril. Ini dia mengenali kerana malaikat Jibril adalah satu malaikat yang diciptakan sebagai penghulu pada sekalian malaikat. Dan malaikat Jibril juga mengetahui akan malaikat tersebut, bahawa malaikat tersebut bukanlah malaikat-malaikat yang sembarangan. Dia adalah daripada kalangan malaikat yang muqarrab, yang hampir kedudukannya dengan Tuhan, yang berada pada langit dan duduk atas sarirnya, yakni ada kedudukan yang dikhaskan baginya. Dan dikelilingi 70,000 malaikat bersaf-saf, mereka itu duduk berkhidmat akan dia. Jadi malaikat yang begitu besar kedudukannya, ketinggian darjatnya, sehingga ada malaikat-malaikat yang diciptakan untuk berkhidmat kepadanya. Bukan seorang, bahkan 70,000 malaikat bersaf-saf yang bersedia memberikan khidmat mereka kepada malaikat tersebut. Dan tiap-tiap nafas yang keluar daripadanya dijadikan daripadanya satu malaikat. Maka aku tanya akan dia, apakah dosa engkau sehingga keadaan engkau dalam keadaan yang jatuh dengan kedua belah sayap yang patah, berlumuran dengan debu tanah dan air mata yang mengalir darah. Apakah dosa engkau? Maka katanya, tatkala datang Nabi SAW pada malam Mi'raj, maka berhadap akan dia dan bangkit berdiri baginya oleh segala ahli langit kerana memuliakan baginya. Namun, dia tidak bangun untuk memberikan penghormatannya kepada Nabi SAW. Bahawa pada satu riwayat, adalah aku di atas sarirku, maka lalu dengan daku Muhammad SAW, maka tiada aku bangkit berdiri baginya, maka disiksa akan daku oleh Allah Ta'ala dengan ini siksa, dan dijadikan daku pada tempat ini. Maka kata Jibril AS, maka tabaruk aku meminta kepada Allah Ta'ala dan meminta syafaatku baginya. Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, tiada aku terima akan syafaat engkau sehingga menselawat ia atas kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan jalan untuk pengampunan kepada malaikat tersebut. Maka menselawat malaikat itu 10 kali, maka diangkatkan daripadanya oleh Allah Ta'ala akan balanya dan ditambahkan sayapnya dengan berkat selawat atas baginda Nabi Muhammad SAW, dan dikurniakan kepadanya maqam, kedudukan, ketinggian, darjat yang terdahulu yang telah diberikan oleh Allah kepada dia. Jadi apabila kita mengetahui tentang kemuliaan selawat ini, maka seharusnya kita memperbanyakkan selawat. Setiap hari kita perbanyakkan selawat. Sekurang-kurangnya 10 kali. Ya, kerana dengan 10 kali selawat kita akan menerima 100 kali daripada Nabi SAW. Dan kita akan menerima daripada pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga 100 kali. Ya. Setengah daripada selawat-selawat yang kita bacakan, yang biasa kita ucapkan, adalah lafaz-lafaz yang maksur daripada lafaz yang diucapkan oleh baginda Nabi SAW, di mana baginda Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Namun, selawat pada asalnya merupakan doa. Seperti mana yang saya nyatakan dalam kuliah yang sebelum ini, pada bulan lepas, bahawa selawat daripada perkataan solat, dan solat pada segi bahasanya, pada sudut lughahnya bererti doa.
Jadi apa-apa saja permohonan doa, kebaikan, rahmat, keberkatan, kesejahteraan yang dikirimkan ke atas kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya terhitung. Dan terdapat begitu banyak selawat-selawat yang dikarang, yang dinukilkan oleh ulama-ulama, para masyayikh, para awliya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, pengetahuan, dan mereka mengarangkan selawat-selawat dengan uh, gaya bahasa dan kalimah-kalimah yang mereka aturkan sendiri, dan ianya juga akan menerima ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Setengah daripadanya antara selawat yang masyhur biasa kita dengar adalah selawat-selawat Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Syekh Ahmad Al-Badawi, dan banyak lagi selawat-selawat. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang saya akan berkongsi beberapa selawat-selawat yang masyhur yang mempunyai begitu banyak fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan dan begitu besar nilai. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk kita memperbanyakkan selawat supaya setiap masa, setiap keadaan kita dinaungi, dilimpahi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari kita dikenali oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap hari kita dikenali oleh seluruh penghuni-penghuni langit dan di bumi ini, kerana selawat kita yang dibacakan itu akan berlegar-legar mengelilingi bumi ini dari timur ke barat, ya, sebelum disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkhabaran yang gaib yang perlu kita imani, yang perlu kita percaya dengan yakin. Ya, bukan untuk kita lihat dengan pandangan yang fizikal, untuk kita lihat dengan pandangan mata yang zahir dan jasmani. Ya, kerana perkara-perkara yang jasmani bukanlah perkara yang gaib. Perkara-perkara jasmani bukanlah perkara keimanan. Perkara keimanan adalah perkara yang melibatkan perkara yang gaib, yang tidak dapat kita lihat dengan pandangan mata, tapi harus dipercaya, diyakini di dalam hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dan rahmat daripada kuliah kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dengan berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memelihara kita daripada ancaman wabak pandemik COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita daripada kalangan umatnya yang sentiasa mencintai, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang baik daripada kuliah ini dapat kita jadikan iktibar, untuk kita jadikan amalan, pelajaran untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Ya, boleh kita kongsikan link kuliah Al-Jawharul Mawhub pada malam ini kepada rakan-rakan kita media-media sosial. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka juga rahmat, supaya ini akan menjadikan asbab untuk mereka juga timbul rasa kegairahan untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rahmat yang Allah Taala akan limpahkan kepada kita, dengan selawat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan limpahkan kepada kita, kita terselamat daripada ancaman wabak dan ancaman fitnah di akhir zaman ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga kita sama-sama dapat mengambil manfaat dan dapat kita kongsikan bersama. Sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.